هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Berdasarkan kepada ayat yang diperdengarkan sebentar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru hamba-Nya berjalan dan meneroka isi muka bumi dengan tujuan untuk mencari ilmu, melihat kebesaran ciptaannya, melihat kekuasaan Allah dan mencari rezeki. Justru bertitik tolak daripada ayat Al-Quran ini, bahagian penyiaran JAKIM bersama-sama Yayasan Taqwa berganding bahu dengan meletakkan sasaran berkelana sambil menyerahkan bantuan kepada golongan asnaf dan mereka yang ditimpa bencana di kawasan pedalaman Sabah. Bagi merealisasikan hasrat itu, ia bukan suatu perkara yang mudah. Untuk masuk ke pedalaman Sabah perlu melalui 1001 macam masalah yang dijangka mahupun yang tak terjangka. Meredah belantara Borneo Utara demi untuk menyampaikan bantuan kepada golongan asnaf dan mereka yang ditimpa bencana menjadi agenda buat penyiaran JAKIM. Gabungan kelab-kelab pacuan 4 roda negeri Sabah serta peneraju utamanya, The North Borneo Explorer. Perjalanan terbahagi dua yang disebut sebagai laluan hardcore dan laluan santai. Ini adalah pertama kalilah ada sesiapa buat dua tim jalan satu kali, dan hardcore itu mereka pergi jalan yang off-road 3 hari dan touring mostly di main road dan di jalan-jalan gravel sikit macam bila masuk Kun-Kun. Saya rasa bagus sebab semua selamat, itu yang paling penting, tidak ada apa-apa kecelakaan atau apa-apa. Dan kita berjantum kemarin semalam dulu, lepas tu akhir kita pergi di Bohai Dulang. Masyarakat tempatan Sabah lebih mahir dengan keadaan geografi halaman sendiri. Kerana itu bantuan mereka ditagih untuk pengumpulan informasi bagi pihak Yayasan Taqwa dan bahagian dakwah JAKIM supaya dapat masuk ke pedalaman Sabah menggunakan kemahiran serta peralatan dan kenderaan yang mereka miliki. Kalau kita melihat dari sudut faktor geografi tadi, maka apa yang kita dapat gambarkan, pergerakan kita ke satu-satu tempat itu memang ada agak terhalang lah. So, kalau kita melalui jalan biasa memang semestinya agak sukar, kecuali di kawasan-kawasan bandar. Di kawasan luar bandar atau kawasan pendalaman, jadi yang itu yang kita cuba bantu untuk kita jalinkan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain untuk mendapatkan sumber keuangan. Dan kita pernah juga bersama dengan pihak Yayasan Taqwa untuk membantu dari sudut penyediaan bot kepada pihak-pihak yang melaksanakan kerja-kerja dakwah ini di negeri Sabah. Dan itulah apa benda yang sesuai untuk kita nyumbang, kita akan laksanakan. Dan sudah semestinya juga kita bersama-sama dengan pihak NGO tadi, terutamanya untuk kita bergerak masuk ke pedalaman menggunakan 4x4. Yang kita nak pergerakan di seluruh negeri Sabah itu, kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Kita buat program itu secara dalam tempoh yang panjang, untuk bergerak satu tempat dengan kelompok yang sama, dengan kenderaan 4x4, perjalanan sampai 2-3 jam, tetapi kita dapat juga melaksanakan program ini dengan kerjasama daripada semua pihak lah, insya-Allah.
Untuk di Sabah ni, kita pertama sekali kalau yang terbaru kita ada bantu kebakaran besar berlaku di Tawau tu melibatkan saya ingat 700 isi rumah. Kita bantu lebih kurang dekat 400 ke 500K. Awalnya 400 lebih, kemudian ada tambahan kemudian. Sebabkan kita dapati ada beberapa isi rumah yang tercicir. Jadi kita buat satu lagi kelulusan untuk tambah bantuan di Tawau yang terbaru. Tentang satu program yang kita telah laksanakan di Sabah bersama dengan NGO dan juga 4x4. Jadi program ni saya sangat gembira dan bila kita dapat laporan semangat-semangat yang disampaikan tu, saya ingat ini sasaran yang sebenar yang telah mereka usahakan dan melihat kepada kesusahan yang mereka lalui untuk merentasi kawasan-kawasan tu, pihak Serta Kuasa sangat hargailah usaha-usaha NGO ini dan juga 4x4. Dan kami sangat-sangat menantilah kok ada program yang lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang bersama 4x4 dan NGO tersebut. Program ini melibatkan juga bahagian penyiaran JAKIM. Jadi terima kasihlah kepada penyiaran JAKIM di atas kerjasama yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan program ini. Gabungan idea antara agensi kerajaan, syarikat swasta dan pertubuhan bukan kerajaan, maka terlaksanalah program yang dinamakan sebagai Jelajah Trans Borneo Land Below the Wind dengan jarak perjalanan 1,201 km dan mengambil masa selama 8 hari. Laluan Trans Borneo ini melibatkan perjalanan dari pantai barat dan berakhir di pantai timur Sabah dengan pembabitan 38 kenderaan pacuan 4 roda. Ekspedisi di belantara Borneo Utara ini cukup harmoni apabila penyertaannya adalah di kalangan pelbagai suku kaum di Malaysia yang jelas memaparkan keluarga Malaysia bersatu hati, berpadu tenaga untuk mencapai cita-cita bersama. Cerita terdahulu berkaitan ekspedisi Borneo diketahui ramai melalui media massa dan media sosial. Kerana itu, ramai yang teruja untuk menyertainya. Bila kita buat event, banyak kita punya video di YouTube, lebih kurang 50 lebih. Dan ada yang dari hari ke sehari dan ada yang sampai 1 juta yang sudah dilihat lah. Bila orang nampak, dia orang bilang, oh kami pun mau ikut macam tu, tapi ada masalah kalau mau ikut you punya tim masuk dalam hutan macam tu, kita tidak mampu, tapi kita mau jalan, enjoy tempat-tempat persekitaran dan mau buat camping sikit juga. Jadi kita itu ilham dia slowly termasuklah sebab kita fikir bagaimana mau masukkan dia orang dan lepas akhir-akhir idea dia kita buat satu kali, dua-dua satu kali lah. Menarik dalam Agrotech minggu ini. Aktiviti perusahaan ikan sangkar di Pulau Ketam. Teknologi IVF tingkatkan populasi lembu tenusu negara. Daun pandan bukan sekadar untuk masakan. Saksikan semuanya dalam Agrotech. Interaktif Sukan bersama Nini Ibrahim. Minggu ini nantikan bakat-bakat baru dalam ulasan sukan dan menangi hadiah-hadiah menarik dalam kuis mingguan. Juga bersama juri jemputan Ebeng dan atlet jemputan Ahmad Amsyar, bekas atlet terjun negara. Ahad 19 Jun 10 malam di TV1 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik.
Perjalanan ekspedisi Trans Borneo bermula di pekarangan Pusat Pentadbiran Negeri Sabah Likas. Persiapan rapi peserta dari segi keupayaan jentera sudah dibuat sebelumnya. Bagaimanapun, belum sampai 100 meter konvoi bergerak dari gerbang pelepasan. Satu kenderaan pacuan 4 roda mengalami kerosakan. Kebetulan, kenderaan ini digunakan oleh pasukan media penyiaran JAKIM. Perjalanan hari pertama membabitkan laluan Kota Kinabalu, Jalan Kokol sebelum sampai ke Bundu Tuhan dan kemudian berhenti di National Park Kundasang. Di sini pasukan hardcore dan touring berpecah membawa haluan dan perjalanan masing-masing selepas makan tengah hari yang disediakan tim Chuck Wagon diketuai Sean dan isterinya Katie. Destinasi untuk bermalam pada malam pertama adalah Puncak Mamut, iaitu kawasan bekas lombong tembaga terbesar di Asia Tenggara. Dengan keadaan sejuk mula menerjah susuk tubuh peserta, kemah didirikan untuk kami bermalam di Puncak Mamut. Sambil membersihkan tapak perkemahan panorama indah Mamut, kami menikmati pada hari kedua ekspedisi sebelum meneruskan perjalanan ke Ulu Tongon. Anwar Ghani menceritakan mengapa Puncak Mamut menjadi destinasi kami. Sebenarnya kita datang ke sini atas kebenaran dari Sabah Parks lah. Ini kawasan larangan sebabkan ini bekas lombong mamut copper mine yang dimulakan pada tahun 1975. Kolaborasi antara Kerajaan Sabah dan Japanese company, dan company itu digelar OMRD, Overseas Minerals Development Resources. Dan perlombongan di sini menjadi untuk 25 tahun ya. 75 sampai 1999. Lepas tu lombong ini ditutup lah. Dan sebenarnya pada asalnya Mamut Mine sebahagian daripada Kinabalu National Park. Jadi dia dikeluarkan oleh Jabatan Tanah dan Ukur untuk perlombongan oleh OMRD lah. Dan mereka melombong di sini dan mengeluarkan timah, emas dan koper, tembaga. Dan pengeluaran yang didapati ataupun yang telah dilaporkan adalah lebih kurang 34 bilion. Bermula perjalanan hari kedua, kenderaan milik pengarah ekspedisi Anwar Ghani, Ketua Ekspedisi Hardcore Nantien, Eddie White, Black, Kwan Seng, Hillary, Minol, Rowell, Leo, TJ, Damius, Patrick, Labai, Alison dan CK meluncur gagah meredah laluan tak berturap bekas jalan balap. Sekarang kita macam mana laluan kita? Laluan kita sekarang kita mula masuk hardcore dan mungkin pertama kita akan turun bukit, jumpa sungai dan bermulalah segalanya. Selepas pergerakan antara 20 hingga 30 km sejam, konvoi TBLBW memasuki laluan hardcore. Tiba di simpang Bukit 7 tingkat menuju Ulu Tongon tanpa papan tanda arah. Laluan ini pastinya menjanjikan lebih cabaran. Kemungkinan yang sudah dijangka, kenderaan kedua mengalami kerosakan selepas salah satu bahagian pada tayar depan kenderaan pacuan 4 roda milik Anwar Ghani patah. Kita kena pastikan kereta-kereta tu semua dia punya peralatan, dia punya sistem semua tu in tip-top condition lah, dalam condition yang bagus. Jadi dia bukan saja yang teknikal benda-benda macam ni, tapi yang basic. Especially kita tengok engine salah satu, dan kedua suspension. So suspension itu mesti semua kena upgrade. Kalau tidak, mana boleh lepaskan semua cabaran-cabaran tu.
Kata sepakat dicapai, tinggalkan kenderaan itu di lokasi tersebut. Semua peserta teruskan perjalanan untuk mencari tapak perkemahan. Berikutan, hari semakin gelap dan cuaca mendung. Malam ini kami di belantara, tiada signal telefon, hanya kedengaran bunyi sang cengkerik. Ini adalah masa paling sesuai untuk sembang cerita antara kita. Pek makanan yang dibawa dalam misi bantuan untuk asnaf di pedalaman Sabah masih belum sampai kepada golongan sasar. Kami perlu lalui dulu cabaran-cabaran seterusnya pada hari-hari berikutnya. Kenderaan rosak belum dibaiki. Alat ganti perlu ada untuk mekanik menjalankan bakti. Di belantara ini kami terus beraktiviti, biar tiada talian telekomunikasi, tapi hati tenang dengan panorama dan keindahan alam flora di tengah belantara Borneo ini. Kenderaan rosak segera dibaiki. Di satu sudut ada sumandak yang berbakti menyediakan makan tengah hari. Ini yang terbit di belantara, sama-sama mengetahui tugas walau tak diberi. Masing-masing tahu apa nak buat, biar berbeza bangsa dan agama, namun hormat menghormati sentiasa tersemat di hati. Perjalanan pada hari ketiga diteruskan. Hutan semakin tebal, jalan semakin tiada, banyak halangan menjelma, tapi peserta terus tabah menempuhinya. Pelbagai jenis kenderaan digunakan untuk penjelajahan yang bermisikan bantuan serta menikmati keindahan alam belantara Borneo. Peminat kenderaan pacuan 4 roda mempunyai pilihan masing-masing dan mereka saling bertukar-tukar pendapat mengenainya. Kalau ada minat, cari kumpulan-kumpulan yang sesuai, yang berpengalaman, dan ikut orang, ikut kumpulan tersebut. Sebab apa? Kita boleh jadi kru. Dari sebagai co-driver, sebagai kru, jadi dari situ kita boleh belajar. Tidak semestinya kita mesti ada kereta kita sendiri, baru kita boleh buat, baru boleh masuk benda ni. Tidak. Hutan Borneo ini telah menjadi saksi tugas bersama yang dilakukan dalam usaha menyampaikan bantuan ini penuh liku dan beranjau. Inilah sebenarnya nilai ukhuwah persahabatan dan semangat jihad mahu membantu mereka yang memerlukan. Pun begitu, kenderaan di laluan sukar ini perlu bergerak juga. Semangat sahaja tak cukup untuk membawa kami keluar dari hutan ini. Kesusahan ini akhirnya semakin berada di penghujung, namun laluan sukar tetap ditempuh. Jambatan terus dibina, lumpur terus diredah, sungai perlu diseberangi. Kini sudah berada di garisan penamat laluan sukar, syukur dengan kurniaan ilahi. Andailah dosa itu berbau, nescaya kita akan malu kerana orang boleh bau akan diri kita dan dosa-dosa kita. Dan kita mengharapkan taubat untuk menghilangkan bau-bau daripada badan kita. Kerana itulah Anda Muskil membawakan tajuk Taubat Terakhir pada hari Khamis 23 Jun 3.05 petang bersama panel yang mantap untuk bicarakan tentang taubat terakhir. Anda Muskil, di sini ada jawapannya.
Bantuan yang dibawa akhirnya diserahkan kepada asnaf yang telah disenaraikan. Semua sumbangan pek makanan dihantar terus ke rumah golongan sasar. Usaha untuk membantu mereka yang memerlukan di negeri Sabah sangat unik dan perlu perancangan yang teliti. Bagi peserta yang terlibat dalam ekspedisi Trans Borneo sepanjang 8 hari ini, mereka mampu mengukir senyum kerana sudah mencipta sejarah sendiri. Sepanjang perjalanan tu memang orang kata mencabarlah dengan optikal, dengan jambatan-jambatan yang kita kena buat balik. Lepas tu beberapa kenderaan juga yang rosak tu menjadi satu cabaran untuk program Trans Borneo kali ini. Kerjasama dengan grup 4x4 yang orang kata dia orang memang dah tahu sendiri apa keadaan muka bumi di Sabah ni. So, jadi dia orang dah be prepare lah. Kenderaan dia orang memang orang kata dah cukup kuat dah. Dengan Excel, dengan winch semua kan, memang cukup kuat. Cuma keadaan jalan dan muka bumi itu yang menyebabkan orang kata ada sedikit kerosakan, dan itu pada saya tak ada masalah lah. Sebenarnya Trans Borneo ni sudah lama, sudah dari tahun 80 awal tahun 80-an 90-an lagi. Trans Borneo kali ini yang ke tahun 2021. Perjalanan kita pun cukup mencabar juga. Saya juga dalam komite Trans Borneo dan sebagai mekanik dan recovery dalam ini tim hardcore team. Sepanjang perjalanan Trans Borneo kita ini banyak masalah yang kita tidak duga lah, seperti kerosakan axle, kerosakan wiring. Memang itu kita tidak duga, dan memang kita expect sudah memang akan terjadi. Jadi kita memang sudah bersedia. Kita sudah train dari dulu, macam mana masalah kerosakan yang kita hadapi pun kita tetap akan berusaha sehingga boleh selesai masalah. Pahit umpama hempedu ketika bertarung cabaran di tengah belantara kini ibarat madu, kerana bagi peserta, kesusahan sepanjang perjalanan kini menjadi cerita yang tak sudah-sudah diulang cerita setiap masa. Pengalaman mencabar dengan inilah Trans Borneo dengan menolong mekanik lah, menolong mekanik dan tolong untuk bikin jembatan apa semualah untuk kita melalui itu hardcore punya jalan. Sudah biasaan tabas untuk mencari itu kayu untuk bikin jembatan, dan semasa tumbang kayu itu nasib juga tidak ada apa-apa yang satu. Kerjasama antara agensi kerajaan dengan NGO akan terus terjalin demi untuk kesejahteraan masyarakat penghuni sudut belantara. Bagi yang baru berjinak-jinak dengan aktiviti pacuan 4 roda, apa yang penting hubungan baik serta jangan malu bertanya akan menjadikan anda suatu hari nanti sebagai pemandu 4x4 yang mahir. Terlibat di dalam Trans Borneo ini sebagai komuniti, iaitu protokol, dan saya masih baru dalam sukan pemotoran 4x4 2 tahun, di mana kita lihat sifat teamwork, di mana teamwork ini memainkan peranan sama ada dari segi junior ataupun senior, amatur dan sebagainya dalam menghalangi liku-liku sepanjang trek yang sangat mencabar. Dan saya mengharapkan anak-anak muda ataupun orang di luar yang minat dalam sukan pemotoran boleh join pada masa akan datang, dan jangan segan, jangan silu. Kita di sini kita akan memberikan pengalaman kepada anda, cara-cara mengendalikan teknik-teknik mengendalikan 4x4, terutama di kawasan yang sangat mencabar. Saya harap di situlah kita boleh lihat skill-skill masing-masing. Trans Borneo Land Below the Wind, aktiviti lasak penuh dengan cabaran menguji ketahanan mental dan fizikal demi untuk menyampaikan informasi dan bantuan kepada mereka di kawasan pedalaman. Gunung didaki, bukit dijelajahi,
lumpur diredah. Lurah ditempuh, jentera menggegar hutan rimba. Laluan berliku sana dan sini. Di situ tercatat cerita redah belantara harmoni. Penyiaran JAKIM Transponyo